لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita membicarakan tentang satu tajuk yang besar yang perlu kita fahami dalam hidup kita, iaitu mengenai zikir-zikir ataupun kalimah yang mudahnya kita sebut kekuatan-kekuatan bagi orang mukmin. Zikir ni kalau kita terjemah, satu cara untuk kita nak mengingati Allah, untuk kita nak suruh sentiasa hidup kita terikat dengan Allah. Lalu kenapa kita kena berzikir pada diri kita ni? Kita dah sebut banyak sebab lah sebelum daripada ni. Kerana zikir ni satu cara untuk kita dekatkan kita dengan Allah. Ini cara demikian. Yang kedua, kita kena ingat bahawa bila kita berzikir ni, Allah bagi ketenangan dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, di antara perkara yang kita nak sangat pada diri kita ni ialah tenang, kebahagiaan. Dia sebut demikian. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu berzikir pada aku, menenangkan jiwa kamu. Dengan cara Allah jadikan demikian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut cara nak ingat pada aku tu dalil jelas. Fazkuruni azkurkum. Bila kamu berzikir, maka aku akan ingat pada kamu. Sebab tu kita sebut kenapa kita kena berzikir dalam diri kita ni. Karenanya ni di antara sebabnya. Sebabnya nak suruh kita ni sentiasa dalam keadaan yang diingati oleh Allah. Bila Allah ingat pada kita, rahmat Allah tu bercurah-curah dalam hidup kita datang. Demikian juga dengan zikir ini menjadikan diri kita ni, dia panggil antibody kepada musuh-musuh yang menyerang kita, ataupun dalam bahasa mudah, vitamin dalam hidup. Dalam hidup kita ni, kita jangan ingat bahawa bila kita berzikir ni dia akan jadi melemahkan diri kita. Tidak. Tetapi bila kita berzikir, semakin banyak kita berzikir, semakin kuat antibody dalam diri kita ni. Kadang-kadang dalam hidup kita ni jadi lemah dengan virus-virus yang banyak dalam hidup sebagai seorang mukmin. Kita ni sentiasa ada je virus yang tak nampak ni. Apa dia? Syaitan, iblis. Syaitan iblis ni virus yang jahat, lebih jahat daripada COVID-19. Dia sebut demikian. Jahat COVID-19 ni
kalau kita bincang dan kita sebut jihad COVID-19 ni, kemuncak dia mati kita. Kemuncak dia di mana kematian akan berlaku. Tapi jahatnya virus syaitan ataupun iblis ni, kemuncak dia masuk neraka kita. Maknanya bahaya mana lebih bahaya? Dua-dua ni bahaya, tapi yang lebih bahaya syaitan. Syaitan ni satu makhluk yang tak nampak. Iblis ni satu makhluk yang tak nampak. Kalaulah kita boleh dalam hidup kita ni, kita jaga diri kita untuk jangan kena COVID, kenapa kita tak jaga diri kita jangan kena syaitan? Itu yang kita kena faham. Orang kita kan duduk jauh-jauh je. Padahal sebelum daripada ni kita boleh duduk dekat-dekat je. Kalau kita tanya kenapa duduk jauh-jauh ni, jawabnya kan takut kena COVID, kita sebut demikian. Merebak spread dia tu terlampau laju dan lebih senang. Kenapa kita pakai pelitup muka? Kenapa kita tak bersentuhan sesama kita? Jawabnya kerana takut kena COVID. Sebagaimana kita takut kena COVID-19, kena begitu juga takut kalau dijangkiti dengan iblis, dijangkiti oleh syaitan. Macam mana kita nak lindungi diri kita daripada kena syaitan dan juga kena iblis? Zikir. Zikir merupakan satu cara untuk menyebabkan diri kita ni tak terkena syaitan dan iblis. Iblis dan juga syaitan ni tak boleh dapat dekat pada diri kita bila kita ni berzikir. Ini Islam diajar demikian. Bila kamu berzikir, maka menyebabkan diri kamu terlindung daripada virus-virus yang jahat ini sendiri. Kemudian zikir ni juga memudahkan segala urusan hidup kita. Dalam hidup kita ni banyak benda-benda yang menyulitkan dan memayahkan pada diri kita. Kita ni banyak benda kan, bila kita ni buat kerja tu payah, buat kerja ni payah. Lalu bagaimana cara kita nak suruh kita mudah dalam urusan hidup kita ni? Banyak benda-benda yang kita ni jadi payah. Kadang-kadang komunikasi kita breakdown. Komunikasi kita payah. Cakapan kita payah. Kadang-kadang perhubungan kita payah. Kadang-kadang kita dengan anak-anak kita pun payah. Banyak benda yang memayahkan diri kita. Lalu bagaimana cara kita nak jadi mudah, nak jadi smooth balik, memudahkan balik? Zikir. Zikir memudahkan kembali setiap perkara yang kita ni jadi payah. Ini dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa pada Allah. Siapa yang bertakwa pada Allah? Orang yang berzikir. Orang yang berzikir ni orang bertakwa pada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan jalan penyelesaian dalam hidup dia. Zikir menyelesaikan kepayahan kehidupan, dipanggil demikian. Ini sebab kenapa kena berzikir. Kemudian kenapa lagi Islam suruh kita berzikir? Kerana dia makanan untuk kehidupan kita di dalam barzah nanti. Dalam kubur nanti, nyawa kita ni ialah zikir. Sebanyak mana kita berzikir di dunia, maka semakin banyaklah kekuatan kita dalam kubur nanti. Dalam kubur ni kita tak hidup lagi dengan oksigen. Kita tak hidup lagi dengan yang namakan dengan apa dia, yang disebut dengan air. Sebagaimana kita dahulu dalam kandungan ibu hidup dalam air. Kemudian hidup di atas dunia dengan oksigen. Hidup dalam kubur dia tak guna air, tak guna oksigen. Tapi diguna apa dia? Zikir. Zikir-zikir. Zikir-zikir ni lah, banyak lagi lah zikir ni. Kenapa zikir? Zikir untuk kita dikenali di akhirat nanti. Di akhirat nanti, orang yang berzikir ni bercahaya. Hidup dia dibangun di padang mahsyar, dikenali oleh para malaikat. Dia jadi VVIP di padang mahsyar Allah. Siapa yang nak jadi VVIP di padang mahsyar Allah, zikirlah atas dunia ni. Bila dia banyak berzikir di atas dunia ni, sampai di akhirat nanti dia akan jadi VVIP. Orang yang paling utama. Dan paling tidak pada diri dia, di antara perkara yang utama yang kita dapat dengan zikir ni apa dia? Masuk syurga tanpa dihisap dan tidak diazab oleh Allah. Ini di antara nikmat orang yang berzikir kepada Allah di atas dunia ni. Bila kita atas dunia ni, yang belakang pun dapat, yang depan pun dapat, dia panggil. Itu sebab tu Islam dia nak suruh zikir. Yang belakang, di mana Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang akan datang, Allah bagi pahala-pahala yang banyak dalam hidup kita.
Hidup kita ni biar jadi begitu je. Yang lepas biar Allah ampunkan dosa. Yang akan datang biar Allah bagi banyak pahala. Bagi banyak pahala pada diri kita. Bila banyak pahala diri kita, senanglah kita dapat rahmat Allah. Bila kita dapat rahmat Allah, layaklah kita masuk dalam syurga Allah. Itu dia jadi demikian. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah dalam hidup kita ni? Dengan zikir. Zikir tu kita akan dapat rahmat Allah. Bila kita sentiasa berzikir, rahmat Allah mencurah-curah turun pada diri kita. Lalu Islam diajar dalam hidup orang mukmin ni, jangan tertinggal dalam hidup kita ni, sentiasa berzikir sepanjang masa dalam kehidupan orang mukmin. Hari ini kita sambung dalam bab zikir ni pada bab yang ke-27 kan. Kita berhenti pada minggu yang sudah. Yang ke-27, zikir-zikir yang tak bertempat pada masa dan juga tidak bertempat dan tidak terikat dengan masa. Tu zikir yang ada pada kita. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beritahu pada aku, ala adulluka ala kanzun min kunuzil jannah. Nak tak aku bagi tahu pada kamu wahai Abu Musa Al-Asy'ari, di antara gedung-gedung di antara harta karun yang berada aku nak sebut pada kamu kunzun min kunuzil jannah. Kunzun ni maknanya anak kunci kepada gedung-gedung kekayaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak tak aku tunjukkan anak kunci kepada segala gedung-gedung kekayaan syurga Allah. Kalau kamu nak dapat anak kunci ni, maka kamu dapatlah syurga Allah. Senang ceritanya. Kerana yang ni di antara anak kunci kepada yang disebut dengan syurga Allah dalam hidup kamu. Kamu nak tak? Fakultu bala ya Rasulullah. Lalu aku jawab terus pada Rasulullah, ya ya Rasulullah. Apa dia ya Rasulullah? Anak kunci yang besar ini ya Rasulullah. Harta yang terpendam dipanggil, kekayaan harta yang besar. Ataupun kalau kamu dapat yang ni kamu dapatlah syurga Allah yang mewah dan yang hebat tersebut. Apa dia? Lalu Rasulullah sebut, qul, dalam hidup kamu ni kamu sebut begini, la haula wala quwwata illa billah. Dia panggil al-hauqalah. Kalau kita orang sebut al-hauqalah, maknanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hauqalah ni dia panggil anak kunci kepada gedung kekayaan syurga Allah. Siapa yang rajin mulut dia sebut la haula wala quwwata illa billah, dia sedang memiliki anak kunci gedung kekayaan syurga Allah. Itu cara dalam hidup kitanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ini siapa? Di antara orang yang pertama yang mempelawak, yang Rasulullah duduk di kota Madinah. Rumah yang pertama yang Rasulullah duduk di kota Madinah. Bila Rasulullah berhijrah daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah, di antara rumah yang sahabat-sahabat sebut, ya Rasulullah, tidur rumah saya. Lalu Rasulullah kata, biarkan unta ni berjalan ke mana dia nak pergi. Lalu unta ni berjalan. Jalan ke mana? Sampailah di rumah Abu Musa Asy'ari. Bila sampai di rumah Abu Musa Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tidur kat sinilah. Aku tidur di sini. Jadi bila Rasulullah menginap di antara rumah yang Rasulullah yang duduk awal di kota Madinah ni, Rasulullah tinggal di rumah tersebut. Lalu Rasulullah ajar pada Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ini disebut Rasulullah ajar, nak tak kalau aku ajar pada kamu yang kalau kamu sebut yang ni, masuk syurga lah kamu. Pintu syurga yang besar untuk diri kamu. Gedung kekayaan itu milik kamu. Lalu Abu Musa Asy'ari tanya, apa dia ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, la haula wa la quwwata illa billah. Itu cara Rasulullah ajar. Pendek je. Kalau kita nak sambung panjang ke depan pun boleh juga. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bacaan yang kita boleh baca lah. Ni kalimah ni kalau tak boleh sebut juga ni, mesti makan semut banyak sangat dia.
Nak sebutnya kalimah yang paling mudah kita, yang biasa orang kita ni sebut. Tiap-tiap kali mana kadang-kadang ibu kita dulu kan, kalau dia nak marah pada kita, mulut dia sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Budak ni dia sebut. Hujung tu budak ni kena juga kita ni. Tapi yang disebut oleh Rasulullah ajar supaya sebut la haula wala quwwata illa billah. Itu cara Rasulullah ajar demikian. Kita pun sebut kalimah yang demikian. Tapi ibu kita dulu kalau dia cepat nak marah sangat pada kita, dia sebut la haula. Budak ni dia terus la haula je, dia tak sempat nak sebut la haula wala quwwata illa billah. Tu dia nak marah sangat tu, terpendek la haula wala quwwata illa billah. Sepatutnya dia kena habiskan la haula wala quwwata illa billah. Makna apa dia? Tidak ada kekuatan dan tidak ada keupayaan dalam hidup ini kecuali kepada Allah. Kalimah yang kita nak sebut, hidup aku ni ya Allah, segala apa yang berlaku dalam hidup aku ni semua dalam genggaman kekuasaan kamu. Segala apa yang terjadi, jangan kita ni menyalahkan orang lain. Jangan kerana orang ni lah aku kena COVID, misal contohnya, kerana orang ni lah. Jangan. Budaya kita ni, penyakit akhir zaman kita ni suka nak menyalahkan orang, yang padahal benda tersebut dalam genggaman kekuasaan Allah. Kita jangan cepat nak tu sebab jalan kuat lah tu sebab pergi ke Sabah lah tu. Misal contohnya, orang kita ni akhir-akhir ni dia suka nak menyalahkan. Tambah-tambah kalau tahu ni balik daripada Sabah misal contohnya, dia mula jauh. Tak betul begitu. Kesian orang Sabah pada mana. Orang Sabah pula jadi bangsa. Orang Sabah pun tak nak kena demikian. Yang terakhir ni nak sebut dulu, takut kalau datang daripada Kedah, orang Kedah kena. Ni datang daripada Sabah, Sabah kena. Yang terakhir, yang terbaru ni datang daripada Kelang pula. Kelang ni sebelah dengan Shah Alam. Maknanya kalau datang daripada datang mana? Kelang. Kelang ni gelar merah ni. Kawasan merah ni. Dia jadi ni jahatnya kita. Jahatnya peribadi orang kita. Jangan demikian. Di kalangan kita kena sebut la haula wala quwwata illa billah. Itu dalam hidup kita tidak ada kekuatan dan tidak ada keupayaan illa billah. Semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah. Kita jangan ikut perangai netizen yang buruk dipanggil. Netizen sekarang ni ada masyarakat netizen dipanggil. Masyarakat baru ni masyarakat netizen dalam internet kan. Budaya orang kita ni, dia nak suka nak menyalahkan orang tu, nak menyalahkan orang ni. Jadilah netizen yang baik. Netizen yang baik ni, netizen yang dia nampak semua benda yang terjadi ini dengan genggaman kekuasaan Allah. Tak payah nak salah-salahkan orang dah. Di kalangan kita, buruk perangai kita. Kadang-kadang ni terjadi. Cikgu-cikgu, guru-guru, anak murid dia, ayah anak murid dia ni pergi ke Sabah. Dia pun mula, cikgu ni tak nak dekat dengan anak murid ni. Kenapa? Kerana ayah kamu pergi ke Sabah, dia sebut demikian. Nak sebut akhirnya anak murid ni terpencil. Tak betul begitu. Kalau begitu, yang frontliner tu tak payah dekat dengan siapa-siapa lah sampai situ. Dalam hidup kita ni bukan demikian. Dalam ni yang terakhir ni pula, ibu bapa pula tak nak hantar anak-anak ke sekolah. Yang kan datang kegusaran, kalau hantar anak ke sekolah nanti kan berjangkit dekat sekolah. Dia sebut demikian. Kita sebut ni la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hidup kita ni bergantung pada Allah. Hidup kita ni segala sesuatu tu semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah pada kita. Kita jagalah, jaga penjarakan, jagalah yang disebut dengan apa dia, jangan bersentuhan, jangan kita, yang tu kita ajar pada anak-anak kita supaya kehidupan kita ni tidak saling curiga mencurigai. Ramai di kalangan kita ni dah saling curiga mencurigai. Ada orang yang sampai dengan anak-anak pun tak nak jumpa. Hidup dia ni bila tahu saja kena lagi gelombang yang kedua COVID ni, lagi teruk dia. Lagi teruk, dia jadi takut dalam hidup dia. Jangan begitu kita sebut. Dalam hidup kita ni jangan takut kerana yang ni, kerana
Semua ni dalam genggaman kekuasaan Allah. Lalu macam mana nak jadi kuat balik jiwa kita ni? Baca yang ni. La haula wa la quwwata illa billah. Ni kalimah yang diajar oleh Rasulullah untuk menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat kita kan duduk dengan, kadang-kadang datang berjemaah, semayang berjemaah. Kemudian dia datang nak salam, kita bukan sebut jangan salam. Kenapa? Saya baru balik Sabah. Dia sebut demikian. Saya balik Sabah tu. Dia pun balik ke rumah, dia pun hantar mesej. Dia sebut, engkau balik Sabah tu, engkau dah swab ke belum? Dia tanya. Dah buat test ke belum? Dia pun, kawan dia jawab, dah test dah, negatif. Oh, dia kata, saya kena kuarantin dah. Dia sebut dia kena kuarantin. Padahal kawan tu dah negatif dah. Jadi tak perlu pun dia nak kuarantin pun. Kenapa yang dia nak kuarantin? Tapi oleh kerana ni igawan, sangkaan yang mula memasuki dalam diri kita. Banyak kan sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam Sunan Abu Daud dan juga At-Tirmizi, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, annahu daqala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawa aw hassa tusabbihu bihi faqal la ukhbiruka bima huwa aisaru alayki min hadhi aw afdal. Pernah di mana Abu Hurairah disebut Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia masuk ke masjid. Dia masuk ke masjid bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk dalam masjid bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba dia tengok ada orang perempuan dalam masjid itu, sedang di tangan dia terdapat biji kurma dan juga batu-batu kecil yang au hasa. Dia apa, yang periwayat hadis ni dia ragu-ragu sama ada biji kurma ke ataupun batu berada pada tangan au hasa tusabbihu bih, ataupun biji batu yang berada pada tangan perempuan itu yang sedang bertasbih. Perempuan ni sedang bertasbih dalam masjid zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia kata, aku masuk tengok, aku dengan Rasulullah tengok perempuan tu sedang gerakkan biji batu ataupun biji kurma. Aku ragu-ragu antara dua tu lah, senang ceritanya. Yang mana satu tu tak tahulah. Yang mana satu, dia pegang dengan biji kurma ke ataupun dia pegang dengan batu. Kemudian dia buat apa dengan biji kurma dengan batu tu? Dia sedang bertasbih pada Allah. Bertasbih, subhanallah tak satu, subhanallah tak satu, subhanallah tak satu, gitu. Dia panggil demikian. Lalu faqal, lalu Rasulullah tengok keadaan itu, Rasulullah sebut, ala ukhbiruki, nak tak kalau aku cerita pada kamu wahai orang perempuan, bima fa huwa aisaru alaiki min hadhi au afdal. Satu perbuatan yang lebih mudah dan ataupun lebih utama dibandingkan dengan cara kamu buat ini. Sian kamu tengok, ambil batu letak, subhanallah sekali letak, subhanallah sekali letak, nak tahu berapa banyak dah yang dia bertasbih ni. Saya nak sebut berdasar pada hadis ini, jangan membid'ahkan orang yang pakai tasbih. Kan orang kita ni, ramai mana orang kita ni dia kata pegang tasbih tu bid'ah. Kan dia sebut zaman Rasulullah tak ada pun. Ini kita sebut ni hadis ni jelas-jelas yang menunjukkan bahawa Rasul ada wanita yang pegang biji batu letak begitu. Zaman dahulu biji batu, zaman kita ni pegang tasbih. Yang terkini lagi guna nombor tu kan, automatik tu tak. Kadang-kadang nombor je lebih, mulut tak sampai lagi pun. Nak sebutnya pada diri kitanya, di kalangan kita demikian, nombor tengok 1000 lebih dah. Yang kitanya bukan, rupa-rupanya tangan je bergerak. Yang kita, mulut tak sebut-sebut pun pada diri kita. Zaman Rasulullah dah ada dah keadaan ini. Kat mana dalil? Ni dalil yang menunjukkan bagaimana ada orang yang berzikir dengan guna biji batu ataupun biji kurma dijadikan tasbih. Dia sedang bertasbih. Lalu Rasulullah ajar pada dia, nak tak aku nak ajar pada kamu yang lebih mudah daripada ni. Kamu tak guna tasbih pun
yang tak guna batu letak susun nak buat kiraan tu, aku nak ajak pada kamu yang lebih ringan lagi, yang lebih mudah lagi berzikir pada Allah. Lalu faqala, tanpa perempuan itu jawab, Rasulullah sebut terus. Rasulullah sebut apa dia? Sebut begini, subhanallahi adada ma khalaq, subhanallahi adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dhalik, wa subhanallah adada ma huwa khaliq, wallahu akbar mislu dhalik, walhamdulillah misla dhalik, wa la ilaha illallah misla dhalik, wa la hawla wa la quwwata illa billahi misli dhalik. Nah, sekali je Rasulullah sebut demikian. Sekali je sama banyak dengan kamu duk berzikir tasbih tersebut. Rasulullah sebut kalimah ni. Anggap macam pagi ni kita baca hadis ni macam Rasulullah datang ajar pada kita. Kita menganggap demikian. Kita anggap bahawa apa yang kita belajar pagi ni macam Rasulullah sebut pada saya lah hari ni. Kita gambarkan demikian. Macam ibu-ibu yang datang pagi ni dengan kuliah pagi ni, kita tak pernah lagi dengar hadis Rasulullah sebut macam ni. Rasulullah sebut pada perempuan yang sedang bertasbih dalam masjid. Macam mana cara dia? Rasulullah kata begini, subhanallah adada ma khalaqa fis sama', maha suci Allah sebanyak mana kejadian kamu di langit Allah. Sebanyak mana kejadian di langit Allah, aku nak sebut subhanallah. Sebanyak mana? Sebanyak kejadian di langit, di langit. Wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard, maha suci Allah sebanyak mana yang kamu jadikan kejadian kamu di atas muka bumi ini. Kemudian wa subhanallah, maha suci Allah lagi, adada ma baina dhalik, sebanyak mana kejadian di antara langit dan juga bumi. Kamu jadi banyak mana ya Allah? Banyak itulah aku nak subhanallah. Sebut sekali je, tapi sebanyak-banyak yang ada tu, sebanyak itulah ya Allah. Adada ma khalaqa baina dhalik, di antara keduanya. Kemudian wa subhanallah adada ma huwa khaliq, dan maha suci Allah yang keempat ni. Maha suci Allah sebanyak mana kejadian-kejadian yang kamu ciptakan ya Allah. Banyak mana yang kamu ciptakan, aku nak sebut subhanallah. Subhanallah, aku nak sebut begitu. Wallahu akbar mislu dhalik, dan Allahu akbar sebanyak banyak mana aku nak sebut maha besarnya kamu ya Allah. Misla dhalik, seumpama dengan kejadian kamu tadi. Sebanyak tadilah yang aku sebut tadi. Walhamdulillah misla dhalik, dan alhamdulillah sebanyak itu juga ya Allah. Kemudian wala ilaha illallah misla dhalik, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah sebanyak itu juga ya Allah. Kemudian wala haula wala quwwata illa billah misla dhalik, misla dhalik sebanyak itu juga ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebut sekali je, menyamai dengan tasbih-tasbih yang kamu lakukan sebanyak mana yang kamu lakukan demikian. Kita tengok cara Rasulullah nak ajar. Buat amalan ni biar cerdik, dia ajar demikian. Mari kita baca sama-sama ya. Saya baca, jemaah semua ikut dengan apa yang kita baca ni. Dan ingatlah waktu mana saya sebut ni tanda ijazah dia panggil. Ijazah kita waktu mana kita belajar. Tanda kita belajar lah. Tanda kita belajar ni, kita akan ingat hari ini menjadi sejarah dalam hidup kita belajar yang ni. Bila pula kita nak belajar yang ni tak tahu bila lah. Dalam hidup kita ni, hari ni hari yang bersejarah dalam hidup kita dipanggil. Hari yang kita dapat ilmu dalam hidup kita. Ilmu ni kita akan kenang sampai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian. Saya baca jemaah ikut ya. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama', wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard, wa subhanallah adada ma baina dhalik,
wa subhanallah adada ma huwa khaliq, wallahu akbar mithla dhalik, walhamdulillah mithla dhalik, wa la ilaha illallah mithla dhalik, wa la hawla wa la quwwata illa billah mithla dhalik. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya, sampai bila-bila lah yang ni kita boleh bersaksi depan Allah. Saya pernah belajar yang ni, ya Allah, pada bulan Safar tahun 1441 ke 42 kita, Hijri kita ni. Kita ingat tarikh yang kita belajar, dan kemudian kita boleh sebut pada Allah, ya Allah, aku belajar dengan guru aku belajar dengan amalan ini aku lakukan dalam hidup. Kalau orang tanya, kamu dapat daripada mana zikir ini, dapat daripada mana wirid ini? Ni kita dapat daripada guru kita hari yang kita belajar. Kemudian lepas mereka sebut daripada mana, sambung terus pada Imam Nawawi, sambung terus sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi demikian. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan, kedudukan hadis yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam Sunan Abu Daud dan juga Sunan At-Tirmizi dengan sanad hasan daripada Nusairah, seorang sahabat wanita daripada kalangan muhajirin radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna an yuwa'ina bitakbir wattaqdis wattahlil wa an ya'qidunna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan perempuan-perempuan muhajirin, ini maknanya Rasulullah pesan pada perempuan-perempuan muhajirin. Mudah-mudahan kita lah yang Rasulullah pesan tersebut. Rasulullah kata apa dia? Rasulullah memerintahkan kaum wanita supaya bila dia sebut kalimah Allahu Akbar, yu'ina ni maknanya sebut kalimah tu biar teratur, elok. Jangan nak cepat sangat, senang cerita. Yu'ina bitakbir. Orang perempuan, kalau kamu nak sebut Allahu Akbar, kamu sebut tu jangan kamunya cepat sangat. Kamu yu'ina ni maknanya apa dia? Kamu ni jaga susunan dia. Jangan cepat sangat kamu nak sebut tersebut. Ataupun demikian juga taqdis. Bila kamu sebut subhanallah tu pun kamu sebut tu biar nampak teratur, nampak tersusun. Rasulullah sebut pada orang perempuan. Wat tahlil, dan juga sama juga bila kamu sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah tu, wahai orang perempuan muhajirin, Rasulullah sebut, kamunya bila kamu sebut la ilaha illallah tu biar nampak, biar dengar betul la ilaha illallah. Kalimah tu biar jelas. Yu'ina, jelas. Kemudian dalam keadaan teratur, kemudian dalam keadaan yang lafaz yang tepat. Itu cara demikian. Wa ay yaqidunna bil anamil. Sebaliknya mereka juga menghitung bilangan bacaan mereka dengan jari jemari mereka. Kerana jari jemari itu fa innahunna mas'ulat. Kerana jari jemari itu akan dipertanya dengan mustantaqat, sebanyak mana kamu lafazkan itu. Itu cara demikian. Rasulullah sebut, bila kamu sebut subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua ni kamu guna jari-jari kamu, hai orang perempuan. Itu cara Rasulullah ajar. Bila kamu bertasbih, wahai orang perempuan, kamu guna manfaat jari yang Allah bagi pada kamu tu. Jari-jari kamu tu kamu guna sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar,
la haula wala quwata illa billah, kamu gerakkan jari-jari kamu ni. Kerana apa dia? Jari-jari ini akan dipersoal di hadapan Allah. Mana banyak kamu type WhatsApp dengan kamu bertasbih pada Allah. Itu senang ceritanya. Mana banyak dalam jari kamu tu menggunakan untuk kerja-kerja, jari-jari kamu tu masak dan sebagainya, kamu gerakkan jari kamu ni dengan kamu berzikir pada Allah. Sebab tu ditanya, wahai orang perempuan, kenapa khusus Rasulullah pesan begitu tu? Kerana orang perempuan ni kan banyak gerak jari. Bila dia banyak gerak jari dia, jangan guna jari dia ni untuk benda-benda yang sia-sia. Gunakanlah jari dia untuk manfaat, untuk zikir pada Allah. Lalu Rasulullah pesan, wahai orang perempuan, bila kamu nak berzikir, yua'ina, kamu perhati betul-betul. Jari kamu tu, jangan kamu cepat sangat jari kamu sehingga kamu tak perasan kamu sedang sebut la haula wala quwata illa billah ke, kamu sedang buat apa dia. Biar jari kamu tu biar nampak tersusun. Bila kamu buat tu, kamu sedang berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sekali cermat Rasulullah dengan orang perempuan kan. Rasulullah nak ingatkan. Ditanya, kenapa orang perempuan dia? Ada ahli ulama kata Rasulullah nak suruh orang perempuan ni ramai masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara Rasulullah menyayangi orang perempuan dipanggil. Sehingga kan kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Rasulullah pesan pada orang perempuan, pesan pada orang perempuan. Ada 2-3 benda yang Rasulullah pesan sangat pada orang perempuan. Antaranya ni yang Rasulullah pesan pada orang perempuan. Bila kamu zikir wahai orang perempuan, mulut kamu tu jangan cepat sangat, jangan kamunya laju sangat sampai kamu tak tahu kamu sebut apa dia. Kemudian jari-jari kamu tu jangan tak bergerak. Bila kamu zikir, bergeraklah jari-jari kamu ni. Kenapa? Dengan kamu zikir tersebut, jari-jari kamu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu akan dipertanggungjawab terhadap setiap gerakan jari-jari kamu di atas dunia ini. Nak ajar demikian dalam hidup kita. Jaga Rasulullah pada orang perempuan ni, menunjukkan sayangnya Rasulullah nak suruh orang perempuan ni biar ada jalan untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan juga Sunan An-Nasa'i dengan sanad Hasan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih." Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihnya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir, bertasbih, Rasulullah hitung tasbih Rasulullah. Maknanya apa dia? Kalau ada orang kata guna tasbih ni tak betul, bid'ah, dia tak bacalah hadis-hadis macam ni. Hadis ni jelas Rasulullah ajar. Rasulullah kata bila cara Rasulullah, kalau dia bertasbih, Rasulullah akan hitung. Hitung tu takkan Rasulullah sebut subhanallah wahid, subhanallah isnin, subhanallah thalatha. Takkan Rasulullah nak hitung macam tu. Kan? Mesti Rasulullah guna sesuatu. Guna sesuatu tu maknanya itu dianggap benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manfaatkan barang sesuatu untuk dijadikan ukuran dan kiraan dalam hitungan zikir-zikir Rasulullah. Dalam riwayat wa fi riwayatin bi yamini, dalam satu riwayat yang lain disebut dengan tangan kanan Rasulullah kira tangan kanan. Rasulullah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna demikian. Ada yang sebut guna gini, subhanallah, 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 subhanallah. Nanti cara Rasulullah guna. Dua-dua boleh digunakan. Yang tak boleh, yang tak buat-buat langsung. Senang ceritanya. Yang tak buat-buat langsung tu yang dilarang. Yang maknanya tidak ada rugi manfaat yang Allah bagi pada diri kita demikian. Dalam Sunan Abu Daud, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," mana-mana orang yang disebut, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, wajabat lahul jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wajabat lahul jannah. Siapa yang sebut aku redalah Allah itu Rabb aku,
Islam itu satu cara hidup aku. Kemudian Nabi Muhammad itu rasulaku yang diutuskan oleh Allah. Wajibat lahul jannah, wajib untuk dia dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia dapat syurga Allah. Nak sebut yang ni payah, ikrar dipanggil, keyakinan. Dalam hidup kita ni diajar supaya tanamkan keyakinan terhadap tiga perkara. Tiga perkara ni yakin. Yakin apa dia? Allah Rabb kita. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Rabb kita ni Allah. Raditu billahi rabban. Mulut kita ni sebut, tiap-tiap pagi sebut raditu billahi rabban. Yang kedua, wabil islami dina, dan dengan Islam aku hidup. Aku hidup, cara hidup aku ni Islam. Dalam Islam ni bukan religion. Jangan salah anggap. Ramai orang kita ni menganggap Islam ni sebagai agama, sekadar agama. Bukan agama. Yang kita kena faham, dinan ni maknanya way of life, satu cara hidup menyeluruh. Kehidupan kita ni bukan dalam bab sembahyang, dalam bab puasa je Islam, dalam bab ekonomi Islam, dalam bab sosial Islam, dalam politik Islam, dalam kenegaraan Islam, dalam rumah tangga Islam. Semua sudut hidup kita ni dengan Islam. Dinul hayah dia panggil, cara hidup. Cara hidup kita ni apa dia? Dengan Islam. Itu cara demikian. Islam ni bukan ekstremis. Kena faham demikian. Islam ni bukan teroris. Islam ni dinan. Dinan ni maknanya segala benda yang kita hidup ni semua dengan Islam. Tak ada satu pun benda yang kita buat dalam hidup ini tidak dengan Islam. Ni kena faham. Hatta masuk tandas dengan Islam. Hatta kita keluarga dengan Islam. Hatta kita bergurau senda dengan Islam. Hatta kita memerangi orang pun kan Islam. Itu dia cara demikian. Dinul hayah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Yang ketiga tu wa bi Muhammadin nabiyyan wa bi Muhammadin rasul wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Rasulullah sebut begini demikian. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu rasul, utusan Allah untuk dijadikan contoh dalam kehidupan aku, qudwah pada diri aku. Rasulullah ni segala benda yang aku buat, nak tahu Islam ni macam mana, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibat lahul jannah, wajib kalau dia mati itu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Yang ni nak sebut berapa kali? Rasulullah sebut sekali. Nama ada. Sekali setiap pagi pun tak apa dah. Pagi-pagi sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Nabi Muhammad itu rasul aku dalam hidup aku. Itu cukup dah. Sekali pagi, sekali petang. Sekali pagi, sekali petang kita sebut. Sekali pagi, sekali malam pun tak apa. Sekali siang, sekali malam. Untuk kita sebut kalimah-kalimah demikian. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Abdullah bin Bush, iaitu seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu berkata, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'il Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbasu bihi fa qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah ta'ala. Ada seorang lelaki yang dia datang jumpa dengan Rasulullah. Dia sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam ni banyak sangat ya Rasulullah. Nak kena buat yang tu, nak kena buat yang ni, banyak sangat benda yang disuruh dalam agama. Fa akhbirni bi syai'in atasabbasu bihi, tolonglah bagi pada aku yang bila kamu ajar pada aku satu kalimah yang menyebabkan aku ni boleh pegang dengan kalimah tu. Bila aku buat yang tu je, menyeliputi seluruh syariat Islam, mudah pada dia aku nak lakukan. Qala, lalu Rasulullah sebut, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Jangan biasakan lidah kamu ni menjadi manis dengan berzikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jadikan lidah kamu ni jadi rasa nikmat je berzikir pada Allah. Bila kamu berzikir tu ratban ni rutab dia panggil. Rutab tu manis kan, kurma,
kurma rutab dia panggil. Kurma yang besar tu. Maknanya rutab. Bila kamu baca zikir, maka kamu zikir tu kamu jadi manis. Syariat Islam yang lain tu, jadi kamu telah meliputi dalam hidup kamu. Kamu duduk seorang-seorang macam tadi ya. Sebut subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dzalik. Kita sebut. Ini kalimah yang mudah je. Kita sebut Allahu akbar misla dzalik. Walhamdulillah misla dzalik. Sekejap je kita boleh sebut benda yang demikian. Jadi kita sebut tu menyeliputi dan menyeluruh segala amalan-amalan yang dilakukan ini. Tak habis lagi dalam bab ni, kita sambung. Akan datang nantilah insya-Allah. Kita berhenti setakat ni dululah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة